itu, perceraian bukanlah suatu babak pengakhiran kepada kehidupan manusia. Kerana ada pasangan yang tidak sesuai sebagai suami isteri, tetapi mereka memilih untuk berpisah secara baik dan kekal berkawan seperti biasa. Happy birthday Duda tua. Duda dah tua. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh keberkatan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Sama ada anda yang menonton kami di Kaca TV ataupun melalui Facebook Live, teruskan bersama kami selama 1 jam ini kerana kita ada pelbagai perkongsian untuk anda. Hari ini 30 Julai 2021, hari Jumaat, anda bersama saya Hawa Rizwana dan juga Uyaina Arsyad. Betul tu Hawa, dan hari ini juga adalah 20 Zulhijjah 1442 Hijriah. Sedar tak sedar tinggal kurang lebih 10 hari sahaja lagi sebelum seluruh umat Islam menyambut awal Muharram, dan kita juga berharap agar anda semua baik-baik sahaja di rumah. Okey, baik, untuk memulakan siaran kita pada hari ini, kami kira wajar sekiranya kami kongsikan satu berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia, yang mana pelari pecut negara iaitu Azrin Nabila Alias berjaya menamatkan acara kelayakan 100 meter wanita di tempat kedua dengan catatan masa 11.77 sekaligus melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Dan ia juga merupakan personal best untuk Azrin. Wah, power lah. Saya sangat-sangat kagum dan terinspirasi oleh Azrin sendiri, yang mana saya kira ini juga dapat menjadi inspirasi kepada ramai lagi wanita di luar sana, terutamanya adik-adik kita yang berhijab untuk turut menceburkan diri dalam apa jua sukan. Ya, selamat maju jaya kita doakan. Baik, antara perkongsian kami kepada anda juga pada hari ini, setiap daripada kita terkesan akibat pandemik COVID-19 ni, masing-masing ada kesusahan masing-masing. Ini antara berita yang menarik perhatian. Kalau kita dapat lihat artikel di Harian Metro bahawa seorang penghantar makanan ini tular videonya baru-baru ini kerana membawa anaknya bersama ketika mengambil dan menghantar pesanan kepada pelanggan. Pada awalnya ada pelbagai spekulasi daripada netizen, tetapi apa yang mereka tidak tahu pada ketika itu, beliau bukan sengaja bawa anak bersama ketika keluar bekerja, tetapi terpaksa kerana tidak mampu mengupah pengasuh. Ini berlaku di Georgetown, di Pulau Pinang. Dan saya kira kita sebagai masyarakat jangan terlalu cepat untuk menghukum seseorang sekiranya kita lihat dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan kita, sebab kita tak tahu apa antara dugaan atau pencabaran yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Apa yang kita boleh lakukan adalah untuk berbuat baik dan berkata yang baik-baik antara satu sama lain. Ya, janganlah terlalu mudah untuk nak sebarkan berita tanpa tahu apa keadaan seseorang itu, kan? Betul tu, Hawa. Dan hari ini kami nak juga kongsikan bersama dengan anda seperti biasa rangkuman video TikTok yang telah pun dirangkumkan oleh rakan setugas kami. Jom sama-sama kita saksikan. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari yang. We met. I had no idea you'd become this important to me. And now, I can't even imagine what life would be like without you. Because you mean so much to me. I love you. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka. Detik waktu terus berjalan, berias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan.
sepi, hadir bagai teman sejati. Oh, romantiknya. Saya dengan Yana tersenyum. Saya tahu Yana tersenyum walaupun tak nampak. Ya, Tengok mata betul. tu. Sangat-sangat sweet rangkuman video TikTok yang kita kongsikan bersama dengan anda tadi tentang kebahagiaan menjadi suami dan isteri yang saya kira mungkin ada dalam kalangan kita yang masih lagi rasa manisnya sehingga ke hari ini. Ya. Tetapi hari ini juga Hawa ada sesuatu topik menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Seperti biasalah, kalau setiap hari Jumaat kami akan bawakan hikayat perkahwinan. Dan istimewanya topik hari ini adalah mantanku, best friendku. Ataupun maksudnya kan mungkin bekas pasangan ini masih boleh berkawan walaupun sudah berpisah dan bercerai. Ada dalam kalangan mereka yang bercerai tapi ada anak-anak, berbaik demi anak-anak. Tetapi bagaimana pula mereka yang bercerai tapi tak ada anak? Adakah perlu lagi berbaik? Menjadi persoalan yang akan kita rungkaikan jawapannya pada hari ini. Dan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ini, sekiranya ada sebarang soalan ataupun ingin berkongsi pengalaman kisah hidup anda secara peribadi juga, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Nanti kalau berkesempatan, kami akan cuba membaca perkongsian anda itu nanti. Tetamu-tetamu kita selepas ini akan kongsikan pengalaman mereka dan juga pendapat mereka. Tetapi sebelum itu, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Joe, before you go, I nak minta maaf sebab I gagal jadi suami yang baik untuk you. I pun. I nak minta maaf. Sebab I tak menjadi isteri yang sepatutnya untuk you. Maafkan I, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan kita penuh. Okey, itu dia tadi sedikit sedutan dari drama Fenomena Takdir yang tertulis lakonan hebat Nazim Uthman, Nat Zainal dan juga Datin Elvina Muhammad yang saya kira berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu mantanku, best friendku. Hawa, bila kita bercakap tentang perkahwinan, pastinya setiap daripada kita nak berkahwin sekali sahaja seumur hidup dan mengharapkan agar pasangan kita itulah kekal sehingga ke akhir hayat dan dibawa ke syurga hendaknya, insya-Allah. Tetapi mungkin juga ada dalam kalangan kita yang melalui fasa perceraian dalam tempoh perkahwinan mereka. Dan menjadi persoalan, adakah ada dalam kalangan pasangan ini yang masih lagi mengekalkan hubungan yang baik dengan bekas pasangan mereka ataupun langsung tak boleh melihat, bertemu, apatah lagi mendengar suara pasangan itu tadi. Itulah untuk menjawab segala persoalan tu, kita ada 3 tetamu yang cukup hebat pada hari ini. Yang ni yang saya nak kenalkan ni memang terkenal dengan akronimnya. Betul. Kita ada Ustaz Azam Alkankari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Yaina dan Hawa? Sehat, Alhamdulillah. Harapnya Ustaz pun sehat ya dan masih lagi berada dalam kereta ya. Alhamdulillah, masih lagi sebab kita nak cik line yang terbaik Okey. wanita hari ini. Ya, dan bersama dengan Ustaz Azam Alkankari ingin kami perkenalkan juga yang saya rasa tak perlu diperkenalkan juga tapi perlulah, iaitu Siti Rokiah ataupun lebih mesra dengan panggilan Rokiah Propa. Assalamualaikum Kak Rok, apa khabar? Waalaikumsalam, hai. Wah, cerianya Kak Rok, kita warna pink ya hari ni. Kak Rok, boleh dengar? Okey. Bagi peace. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Nazri Ismail, iaitu bekas pasangan kepada Kak Rokiah Propa kita pada hari ini. Baiklah. Ya, sebelum kita mulakan perbincangan kita bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa yang baru saja kami perkenalkan kepada anda, tetapi kita saksikan dulu satu rangkuman video berita ataupun paparan ingin kami kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan topik kita pada hari ini.
Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pasti inginkan mahligai yang dibina kekal selamanya. Tiada siapa yang ingin melalui fasa perpisahan mahupun perceraian. Namun di sebalik awan yang tenang, panas yang disangka hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tidak semua perkahwinan itu berjaya dipertahankan meskipun pelbagai cara telah dilakukan untuk menguatkan hubungan. Namun begitu, perceraian bukanlah suatu babak pengakhiran kepada kehidupan manusia, kerana ada pasangan yang tidak sesuai sebagai suami isteri, tetapi mereka memilih untuk berpisah secara baik dan kekal berkawan seperti biasa selepas membawa haluan masing-masing. Baru-baru ini tular kisah seorang wanita bertemu dengan bekas suaminya yang menjadi sukarelawan di sebuah pusat pemberian vaksin PPV ketika menghadiri temujanji suntikan vaksin. Jelas kelihatan di dalam video tersebut, mereka berdua masih mengekalkan hubungan baik antara satu sama lain walaupun sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu. Pasangan selebriti Norman Hakim dan AB Abadi juga antara pasangan yang masih mengekalkan hubungan baik walaupun masing-masing sudah membina kehidupan baru. Keakraban mereka sering mendapat tumpuan dan pujian di media sosial, malah turut dijadikan contoh dengan cara mereka menjaga silaturahim. Justru dapat kita lihat, bercerai tidak bermaksud perlu bermusuhan atau menjadikan alasan perceraian itu untuk berenggang. Ini kerana pasangan yang bercerai juga mampu untuk menjalinkan hubungan baik bersama bekas pasangan dan patuh kepada batas-batas agama. Setiap daripada kita ada cerita yang berbeza dan kisah-kisah yang dikongsikan itu tadi boleh kita jadikan inspirasi. Oleh itu kita nak tanyalah kepada Kak Kiah kita, kepada Kiah Propa. Baru-baru inilah pada bulan puasa lalu, bulan Ramadan lalu, ada keluar di laporan media bahawa Kiah membawa anak untuk berbuka puasa dengan bekas suami. Tetapi kita nak tahu apa yang membuatkan anda berdua ini walaupun sudah berpisah boleh lagi berkawan. Oh, bulan puasa hari tu. Assalamualaikum. Hai, saya Kiah Propa. Waalaikumsalam. Sebenarnya bulan puasa baru ni hari pertama. Kita tak tahu nak pergi mana-mana. Jadi saya mengambil pendekatan untuk merapatkan hubungan silaturahim anak-anak dan juga bekas suami saya. Maknanya kita ambil peluang untuk mendekatkan anak berpuasa sama-sama. Di samping itu kita rasa macam bila kita ajar anak kita daripada kecil, kita baik dengan mantan kita, kita baik dengan duda kita, itu adalah jalan terbaik untuk kata orang menghasilkan silaturahim yang terbaik, yang rapat, supaya kita tidak kata orang jauh. Jadi saya tak kisah hari dia nak ambil ke hari dia nak pergi bulan puasa, tak bulan puasa, bulan raya di Pabadi nak ambil. Gitu. Menarik apa yang Kak Kiah kongsikan dengan kita pada hari ini. Dan saya kira menjaga hubungan baik dengan pasangan ini mungkin tidak semua pasangan yang sudah bercerai mampu melakukannya. Dan untuk Haji Nazri sendiri, kalau boleh kongsikan bersama dengan penonton, apa yang membuatkan Haji Nazri masih lagi boleh mempunyai hubungan yang baik dengan bekas isteri? Dan kalau dilihat masih lagi bekerja bersama, dan kalau kita lihat perkongsian Kak Kiah kita di laman sosialnya, terutamanya Instagram, masih lagi ada gambar dan video anda berdua. Jadi apa yang membuatkan hubungan baik ini masih lagi dikekalkan? Kalau boleh dikongsikan, Haji. Haji, boleh dengar? Haji, Assalamualaikum, boleh dengar? Okey. Terlebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia actually macam ni. Kalau boleh dengar tak? Boleh. Silakan Haji sambung. Dia okey. Haji, boleh teruskan? Okey. Dia kalau kata misalan kita fikir yang dengan double lah. Oh, ya ke? So macam ni. Okey. Dia kalau kata misalan kita nak eratkan lagi hubungan kita antara dia antara janda dengan duda ni, maknanya dia kita based on kita punya anak. Yang penting tu yang penting apa ni, kita punya hubungan
kita dengan anak kita lah. I dengar double lah. Okey, tak apa. Dan berdasarkan apa yang Haji kongsikan tadi, pastinya anak memainkan peranan untuk mengeratkan hubungan di antara bekas suami dan juga bekas isteri. Ustaz Azam Al-Kankari, kita ternanti-nanti jawapan daripada Ustaz Azam pula. Ustaz, kalau kita bercakap tentang perkahwinan, semua orang nak perkahwinan yang berkekalan. Tetapi ada yang tidak berkekalan perkahwinannya itu tadi dan akhirnya membawa kepada perceraian. Tetapi hari ini Ustaz, kalau boleh dikongsikan betapa indahnya sekiranya hubungan itu walaupun tidak masih lagi menjadi suami isteri tetapi masih lagi mempunyai hubungan yang baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Yaina ya. Sebenarnya memang betul, tidak nafikan ya. Kadang-kadang ada orang, itu sebab kita selalu dengar kalau orang kata apa, kita kalau boleh nak hujan sampai ke petang, rupanya panas di tengah hari. Kalau boleh hujan sampai malam lah Ustaz. Sebenarnya bila mana kita kan, musim hujan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi jawapan daripada Tuan Haji dan juga Kak Rok itu sendiri, memang betul. Kalau mereka kata melihat kepada anak, mereka berbaik. Sebab saya pernah bertanya dan juga merujuk kepada sahabat saya, seorang kaunselor berdaftar di sekolah menengah di Johor, C.R. Zamzi lah. Beliau kata apa? Perceraian ini akan menyebabkan kesan psikologi yang sangat dahsyat. Bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada pasangan, keluarga dan anak-anak. Sebab kalau kita lihat, minta maaf cakap kepada orang puan, para penonton semua, kalau kita lihat anak-anak remaja yang bermasalah di sekolah ataupun di mana saja adalah berkumpul daripada keluarga yang bermasalah. Minta maaf cakap. Jadi maknanya ibu ayah bercerai dan akhirnya memberikan kesan emosi yang dahsyat kepada anak-anak dan akhirnya mereka memerontak dan perlukan perhatian dan sebagainya. Mereka rasa mereka hilang ayah, mereka rasa mereka hilang ibu. Itu sebab tuan-tuan puan-puan penonton, kita kena bersangka baik dengan apa saja situasi yang berlaku. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa kita kena jadi best friend ni kan, bukannya kita mengharapkan semua orang juga tak, ini memang tak nafikan. Ramai orang memang betul Kak Rok kata ia bukan mudah. Ya dah bercerai, kemudian tiba-tiba pula nak jadi best friend, nak jadi kawan baik, ia bukan mudah. Dia kalau saya tanya di Facebook saya, di Instagram saya Azam Al-Kankari, boleh tengoklah kan. Rakan-rakan kita di Facebook, di Instagram, warganet, semua kata Ustaz, dia bukan mudah Ustaz, dia macam drama Ustaz. Tetapi terbukti. Sebenarnya boleh terbukti depan mata kita ni kan, tetamu kita Kak Rok dan juga Tuan Haji sendiri, mereka berbaik. Mereka business partner, mereka berniaga bersama sebagainya walaupun telah bercerai. Tapi tuan-tuan puan, sebab apa, kenapa kita kena walaupun dah bercerai, na'udzubillah zalik lah kan, mereka telah bercerai, mantan mereka, kenapa perlu jadi best friend? Kenapa perlu berkawan? Kenapa perlu bersahabat? Saya nak kongsikan ada 3 kaedah untuk jadikan mantan sebagai best friend kita. Apa dia? KPK. Boleh teruskan ke? Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Boleh baik. Saya dengar suara berdouble tapi saya cubalah ya minda saya cukup fokus insya-Allah. Baik. KPK. Apa ya? Yang pertama, tuan-tuan puan-puan penonton, kekalkan hubungan satu rahim. Kekalkan hubungan satu rahim. Maknanya walaupun telah putus, ingat ya tuan-tuan puan-puan penonton yang telah bercerai dan sebagainya, yang telah terputus itu adalah hubungan kekeluargaan, hubungan perkahwinan. Tetapi satu rahim dia tidak terputus, tuan-tuan puan. Yang terputus adalah hubungan hubungan rumah tangga. Tapi hubungan satu rahim itu tidak terputus. Itu sebab jangan putuskan, jangan bermusuhan, kekalkan hubungan satu rahim. Dan yang penting jaga ukhuwah Islamiah kita. Itu yang pertama, kekalkan hubungan satu rahim. Yang kedua tuan-tuan puan, apa yang kedua? Yang kedua adalah pandang ke hadapan. Pandang ke hadapan ni maknanya move on. Move on. Lupakan kisah lama. Dan yang paling penting, buka buku baru. Dan yang keyword paling mudah adalah redha. Pandang ke hadapan. Apa yang berlaku itu betul Kak Rok ya? Apa yang berlaku itu kena move on. Dan yang terakhir, tuan-tuan apa dia? Kawal emosi. Kawal emosi dan berlapang dada. Jangan terlalu lama bersedih. Saya tak nafikan orang bercerai ni memang sedih, memang macam-macam konflik, tapi jangan terlalu lama bersedih. Yang paling penting kita kena kita kena think positif, baik dengan Allah. Moga-moga Allah berkebaikan. Itu akronim pertama. Kalau dah jadi best friend,
Ya. apakah dia pembatasan hubungan dia dengan mantan dan sebagainya. Saya ada kongsikan 3B. Okey, Ustaz. Okey. Ustaz, tahan dulu Ustaz. 3B itu sekejap Dia dah lagi. bagi satu Ustaz boleh Ada kongsikan. seterusnya pula. Tadi nampaknya Kak Kia Propa memang cukup bersemangat dan bersetuju apabila disebut tentang emosi. Memang kena kawal emosi. Kita nak tahu bagaimana Kia Propa ni begitu kuat untuk kawal emosi dan fahamkan kepada anak tentang hubungan Kia Propa dan juga bekas suami yang sudah berpisah tetapi sebenarnya masih berkawan. Macam mana fahamkan kepada anak tu? Kak Kia, boleh dengar Kak Kia? Macam mana? Sorry, macam mana soalan dia? Ya, Kia boleh dengar? Okey, macam mana soalan dia? Sorry. Sekali lagi Hawa. Okey, macam mana Kia fahamkan kepada anak tentang hubungan dengan bekas suami yang sudah berpisah tetapi masih lagi boleh berkawan? Okey, betul kata Ustaz. Sebenarnya dalam hubungan rumah tangga, kalau kita ingat yang di belakang, siapa rumah tangga yang tidak bergaduh? Tidak ada rumah tangga yang tidak bergaduh. Tidak ada rumah tangga yang tidak mengata. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada tangisan. Tidak ada rumah tangga yang baik. Mana ada yang perfect. Jadi sebenarnya untuk mencapai satu tahap, betul. Ia adalah redha dan ikhlas. Melepaskan cerita-cerita yang lalu, maknanya melupakan cerita-cerita yang lalu. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Jangan ada sekelumit rasa hati yang hitam. Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Lepaskan keadaan tu. Dan ingat, kita juga bukan kita betul. Kita pun ada salah. Kita pun salah, kita pun merendah, kita pun rasa rendah diri. Tak salah. Buang ego kita. Bersihkan diri, jalan ke depan. Di situ sebenarnya rezeki Allah akan datang dengan baik. Bukan saja rezeki daripada RM1, tetapi rezeki didekatkan dengan orang yang baik. Aura yang baik. Sebab aura yang baik membantu dalam perniagaan yang baik. Fokus kita tidak akan terjejas. Sampai bila pasangan yang bercerai nak bergaduh. Saya bersyukur kerana Nazri adalah orang yang menerima. Gaduh-gaduh kami sehari, 2 hari datang balik. 3 hari gaduh kata-kata datang balik. Tapi sebenarnya kita mungkin boleh berkawan. Saya terima kadang-kadang kalau orang kata mulut-mulut kita ni macam jahat ke apa semua. That's kawan. Itu adalah kawan, bahasa kawan. Kalau kita bahasa ada lagi perasaan cinta, bahasanya adalah berbeza. Ya, betul. Kalau saya berkahwin, saya panggil dia perkataan yang bukan-bukan, itu adalah dah termaktub dalam saya tidak menghormati suami. Jadi senang saja, bersihkan hati, luaskan minda, maafkan dia, maafkan. Tengok balik diri kita. Kita pun tak bagus. Kita pun tak bagus. Sampai bila kita mahu bergaduh. Sampai bila aura negatif menguasai diri kita. Ingat, fokus. Tengok. Si Haji Nazri, tengok. Si botak aku tu menong aja dah. Tengok tak tengok. Nampak tu. Nampak lagi gurauan antara kawan Kia Propa sendiri dan juga Haji Nazri. Dan Haji, kalau kita lihat juga, sebenarnya antara dua pasangan yang sudah bercerai ini bukan antara mereka berdua sahaja. Apa yang mereka perlu deal juga adalah dengan tanggapan masyarakat. Kalau untuk Kia Propa dan juga Haji Nazri, bukan sahaja sebagai kawan tetapi juga dari sudut profesional kerana bekerja bersama-sama. Ini mungkin masyarakat tak faham kerana kalau dilihat macam bergurau seolah-olah hubungan itu tidak pernah bercerai dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya Haji memastikan yang bahawa hubungan menjadi kawan dan juga dalam bidang profesional ini tidak disalahertikan oleh mereka ataupun mata yang memerhati? Yes. Haji, boleh jawab? Haji, boleh tolong unmute kan? Haji, minta maaf. Boleh tolong tekankan yang gambar mic tu sebab kita tak dapat nak mendengar. Mic dia. Haji, lagi sekali Haji. Okey, dengar. Okey, alhamdulillah. Dengar. Jadi Haji, bagaimana Haji? Okey, dia macam ni ya. Kalau kata misalan rumah tangga mana yang kita nak aman. Jadi betul cakap yang si Kia Propa dengan cakap si ustaz tu betul. Jadi dalam hubungan ini kita pergi ke more profesional lah. Maknanya dia kita membantu dalam pada kita berkawan, kita membantu untuk apa tau? Untuk
anak-anak kita juga untuk bekerja. Jadi di sini pun saya bersyukur jugalah. Walaupun kita bercerai, tapi perhubungan kita masih rapat. Rapat demi anak-anak. Jadi di sini juga saya dapat di samping berkawan, saya dapat juga menambahkan pendapatan saya lah. Pasal Kia Propa, dia buat bisnes dia dan online. Jadi saya ada orang kedua kanan dia, jadi saya tahu selok-belok tentang perniagaan dia. Daripada situ, saya pun juga sebagai stokis untuk perniagaan dia. Dapat juga duit. Masyuk. Jadi daripada situ tak, saya sarankan dekat pasangan-pasangan mana yang di luar sana yang dah bercerai, jangan bergaduh. Rapat balik hubungan. Jadi kita bekerja bersama-sama untuk apa tau? Untuk anak-anak kita. Duit tu kalau pergi mana pun anak-anak juga dapat. Jadi saya pun dapat menambahkan pendapatan lah. Jadi di sini saya syorkan yang pasangan yang dah bercerai itu tak payah gaduh-gaduh. Berbaik-baik. Kita ni sebagai sesama saudara, so kita baikkan. Kita tak payah gaduh-gaduh. Kekal profesional kan? Betul. Macam Kia Propa selalu cakap tadi kan? Satu lagi. Yang saya buat video dengan Kia Propa ni bukan seorang, bukan berdua tau. Ramai. Ada dia mate dia, ada punya staff dia. Jadi pandangan orang luar tu saya ingat, mana dia kena ingat saya bukan berdua dengan Kia Propa. Saya beramai untuk menjalankan perniagaan Kia Propa. Dan penting itu sebenarnya saja penjelasan oleh Tuan Haji ni, Hawa. Memang pandangan orang ramai ni jugalah yang kita nak tanyakan dekat Kia kan. Sebab cabaran apabila dah berbaik pun ada juga kata-kata orang di sekeliling yang bertanyakan dah berbaik tu kenapa tak rujuk. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang berpasangan bila kawan okey kan, tetapi tak boleh nak berpasangan. Komen Kia bagaimana? Betul. Yes. Kak Kia nak tambah sikit lagi daripada situ. Sebab bila kita bercakap tentang tanggapan ni. Baiklah, sebagai seorang selebriti, walaupun kata orang tak adalah popular mana, tetapi sebagai seorang selebriti, saya memang menerima segala cadangan mereka lah, pandangan mereka. Semua netizen akan mengatakan, Kak Kia kenapa tak kahwin balik? Kak Kia kenapa tak rujuk balik? Kak Kia kenapa gini? Kak Kia kena kahwin. Macam ni hubungan soal nikah, kahwin, rujuk adalah bukan di pihak maknanya netizen. Itu adalah di pihak saya. Dan juga di pihak Haji Nazri juga. Betul. Bermakna macam ni, saya punya hubungan dah meletakkan diri adalah sebagai seorang kawan. Buat masa ini saya berlapik cakap sebab seluruh Malaysia kita kena berlapik. Pada hari ini di WHI saya bercakap, saya berlapik. Setakat ini saya menganggap beliau adalah seorang sahabat yang paling baik dengan saya, yang paling rapat dengan saya. Jadi hubungan itu adalah hubungan profesional, hubungan sebagai seorang sahabat. Kosong. Sebab kita kosongkan diri kita. Tidak ada tu. Jadi kalau kita dah letak diri kita kawan, macam mana perasaan itu nak berkahwin? Kalau kita berkahwin, kita bergaduh, adakah rumah tangga kita bahagia? Dan adakah anak-anak akan mendapat suasana rumah tangga yang bagus? Tidak juga. Betul. Saya tak nak macam gitu. Jadi urusan rumah tangga, insya-Allah doakan yang baik-baik. Anggaplah keadaan ini adalah kita serahkan pada Allah SWT. Dan kita berlapik cakap pada masa ini sahaja. Tak betul lah. Kalau besok lusa kita tak tahu kalau kita berlagak. Ingat, jangan membenci terlebih-lebih. Bersederhana. Dalam membenci, suka pun bersederhana. Wasatiyah. Bila kita bersederhana, segalanya akan berjalan lancar. Kalau kita berlebih-lebih nanti, aku benci kau. Kau kena sedar. Kudrat kau tak semudah seorang. Bila kita bergabung, baru kita berjaya. Kalau kita seorang, kita tidak akan berjaya. Jadi ingat, bersederhana. Jangan benci pasangan kita, jangan benci mantan kita. Tak kisahlah dia buat apa kat korang. Dah tampur koma kena cat rambut ke. Nazri tak pernah nak tampur aku. Kalau Nazri tampur aku, dia cabut kepala dia. Dah keluar tengok ni.
Alamak. Okey, baik. Saya suka apa yang Kia Propa kongsikan tadi berkenaan dengan bersederhana dalam setiap situasi itu tadi. Yes. Dan Ustaz Azam, tadi Ustaz Azam nak berkongsi 3B yang mungkin boleh dijadikan panduan ataupun inspirasi untuk kita semua. Kalau boleh dikongsikan sekarang Ustaz, silakan. Baik, terima kasih ya Yaina, Hawa, Kak Kia dan juga Haji. Para penonton semua, memang kalau kita lihat daripada perbincangan mereka berdua, memang tidak nafikan. Sebenarnya kita kena berusaha untuk berkawan baik. Saya tak nafikan ramai orang kata, Ustaz bukan mudah lah Ustaz. Bolehlah Kak Kia cakap, itu Kak Kia dengan Haji, saya macam mana? Tuan-tuan puan, kita kena usaha. Sebab apa? Kita takut dia akan efek lebih jauh pada masa akan dapat. Sebab kalau kita lihat sikit anak-anak, walaupun mungkin ya tidak dapat rujuk kembali dan sebagainya, tetapi masih boleh menjadi sahabat rapat, boleh menjadi kawan dan sebagainya. Ya tak ada masalah. Kita lihat ramai juga rakan-rakan selebriti sendiri. Yang mereka telah berkahwin sekalipun, mereka masih bertambah keluarga mereka. Betul. Jadi keluarga suaminya, keluarga mantan isterinya, mantan suaminya, waktu yang sama ada anak-anak pula masih keluarga besar. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana tips untuk menjaga batasan? Tetapi memang tak nafikan. Hubungan dengan mantan ini pasal perceraian juga ada batasan-batasannya. Saya kongsikan ada 3B. Okey. Apa B yang pertama? B yang pertama berusaha elakkan fitnah. Okey. Itu sebab berusaha elakkan fitnah. Janganlah sentuh-sentuh. Dia benda sama je sebab dia dah jadi bukan mahram kita. Jadi hubungan tu kena berusaha untuk elakkan fitnah dan sebagainya. Yang kedua, apa dia? Berkomunikasi secara profesional. Macam Kak Kia kata tadi. Memang betul. Profesional sebagai seorang staff, sebagai seorang rakan, sebagai kawan. Mana taklah lebih-lebih kan? Saya tengok juga IG Kak Kia. Kadang-kadang dia panggil Haji, Duda. Hey, Duda. Kan? Haji dia je kan? Haji pun relax aja. Haji pun panggil Kak Kia, hey, janda. Maknanya bagi mereka tak ada masalah. Bagi mereka itulah hubungan keakraban mereka. Tapi ada orang mungkin sensitif. Masing-masing lah. Masing-masing. Ada orang suka panggil masing-masing. Sama juga dalam rumah tangga. Nak panggil, ada orang panggil sayang dia macam geli. Dia panggil nama manja sebagai contoh. Jadi macam-macam. Rasulullah sendiri pun panggil isteri Nabi dengan Humairah. Pipi merah-merahan panggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa. Jadi itu sebab kata orang puan, para penonton, berkomunikasi dengan profesional. Dengan mantan kena berkomunikasi dengan profesional. Yang ketiga, B yang ketiga apa dia? Yang paling penting, apa dia tuan-tuan puan? Bersangka baik dengan mantan. Ini yang paling penting. Bersangka baik dengan mantan. Memang tidak nafikan dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada bergantung. Kadang-kadang ada sebab macam apa. Benar. Kadang-kadang bergaduh. Kemudian ada yang menyebabkan perceraian ini, menyebabkan pukul dan sebagainya. Yang paling penting bersangka baik dengan pasangan kita. Bila kita bersangka baik dengan mantan sekalipun, kita akan rasa tenang, kita rasa hebat. Dan last kali saya nak kongsikan. Boleh ke? Boleh, sempat lagi Ustaz. Mungkin saya tak tahulah ada lagi ke tak ni. Ada blok lagi ke tak ni? Tak ada dah Ustaz. Sedikit kalau boleh dikongsikan apa tu tadi. Boleh teruskan Ya. Okey, last saja saya nak kongsikan. Saya nak kongsikan satu quote ini saya dapat daripada sahabat saya CR Ansyah, kaunselor daripada Yayasan Pengenalan Keluarga Darul Takzim daerah Tangkap. Beliau kata apa? Mantan adalah kenangan. Kehidupan yang sekarang adalah tujuan. Yang akhirnya kehidupan inilah yang kita mencapai, mengharapkan kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi apa ni tuan-tuan para penonton? Jadikan mantan itu sebagai kenangan dan kehidupan sekarang ini adalah tujuan hidup kita untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah. Berbaiklah dengan pasangan, berbaiklah dengan mantan sekalipun. Jadikan mantan itu sebagai best friend. Moga-moga fikirlah untuk anak kita, fikirlah untuk hubungan. Jangan lupa mak ayah mantan kita juga pernah menjadi Ustaz mantan saya, adik-beradik mantan juga pernah menjadi ipar dua kita. Kan? Jadi inilah caranya untuk berbaiklah. Jangan gaduh-gaduh. Tapi walaupun macam mana berusahalah untuk kita menjaga hati, menjaga diri. Semoga Allah pelihara kita semua. Pelihara kita semua dan pelihara hubungan kita sesama manusia juga. Hablum minallah, hablum minan nas. Semoga manfaat insya-Allah. Okey, di hujung perbincangan kita ni kan, Kia Propa, Encik Nazri, Ustaz, kita nak membuat ringkasan tentang apa yang boleh kita pelajari daripada topik kita pada hari ini. Seringkasnya dari Kia Propa sendiri, apa yang ingin dikatakan kepada mereka di luar sana yang walaupun sudah bercerai dengan pasangan tetapi tidak salah sekiranya kita rendahkan ego kita dan berbaik-baik semula dengan mereka. Kia, silakan. Apa soalan kamu, Yana? Apa soalan kamu? Udah tak dengar kamu. Tips bagaimana untuk pasangan di luar sana untuk meletakkan ego ke tepi dan berbaik-baik dengan pasangan mereka.
sebenarnya itu adalah tertakluk kepada diri sendiri. Sebenarnya diri kita adalah diri kita. Kita kenal dengan diri kita. Semua orang ada pengalaman, semua orang ada kenangan pahit. Sampai bila kita nak gendong kenangan pahit, sampai kiamat pun tak habis cerita kenangan pahit. Jadi sentiasa istiqamah, sentiasa bersihkan diri kita, sentiasa bersangka baik, sentiasa positif. Kerana macam Ustaz cakap, mantan ada kenangan. Sampai bila hidup kita pusing cerita mantan, pusing cerita mantan. Cari lelaki lain ya kalau kamu nak kahwin benar-benar. Macam tu. Jadi kita dengan mantan kena baik-baik aja. Nanti anak tu untuk dekat dengan bekas suami kita. Ya, betul. Kalau besok mantan pun kahwin, kita terima bini mantan. Saya kahwin, mantan pun kena terima suami baru saya. Senang cerita. Dah bagi hint dah tu. Tak payah nak ni, tak payah nak bergaduh-gaduh. Udah. Kita sekarang dah akhir zaman, semua nak bergaduh. Takkanlah kita ni sampai bila nak bergaduh. Udah. Baik-baik lah. Udah. Baik. Aura positif akan membina mental, Ya, fizikal betul. yang sihat dan baik. Alright? Okey. Macam pakai cukup motivasi bersemangat. dah kita juga Encik. Kak Kiah Propa kita. Okey, kita nak dengarkan pula pesanan Cik Nazri kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Cik Nazri, come on Cik Nazri. Kalau boleh unmute-kan dahulu mic itu Encik Cik Nazri Nazri. buka mic. Cik Nazri boleh on mic tu dulu. On mic. Duda Macam buka tadi? mic. Duda suka tutup mic. Okey. Okey. Seringkasnya. Apa tadi? Seringkasnya pesanan kepada mereka yang menghadapi masalah yang sama. Cik Nazri, silakan. Ya. Soalan tu? Pesanan. Cik Nazri pesanan. Cik Nazri. Okey. Cukup. Okey. Dah. Yang Okey. Kalau yang lebih baik adalah jangan bergaduh. Kita fikir yang penting pasal anak. Pasal macam bekas mak mentua saya tu sebagai mak saya jugalah. Sebagai bapa saya. So saya kena hormati sebagai satu keluarga. Jadi kita macam inilah. Setiap apa yang kita terjadi semua kuasa Tuhan kan Ustaz. Jadi kita redha, kita tak payah nak menyesal. Pasal apa? Dia ada setiap kehidupan kita ni dia ada cerita hidup kita. Ya, betul. Jadi cerita hidup kita macam saya berkahwin, saya bercerai, saya dah jadi duda, itu adalah cerita hidup saya. Jadi cerita hidup kita ni kita gembirakan diri kita. Kita jangan bersedih. Betul. Yang penting kita usaha, kita jangan jangan abaikan tanggungjawab kita. Macam saya bercerai, tanggungjawab saya sebagai nafkah untuk anak-anak, saya kena bagi. So kalau kata tak cukup, kita usaha macam saya. Kalau kata saya ni bukan orang senang. Jadi saya bekerja dengan janda saya. Jadi daripada situ dapat juga duit untuk saya, untuk nafkah anak saya. Jadi saranan saya jangan gaduh. Tentang hidup kita. Mana tahu kita berdoa yang baik-baik, kemudian hari kita tak tahu Tuhan. Itu semua kuasa Tuhan. Okey, saya minta maaf sangat-sangat saya mencelah sebab kita memang tak cukup masa dah. Minta maaf sangat-sangat. Orang kata buang yang keruh, ambil yang jernih. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ustaz Azam Al-Kankari, Siti Rokiah ataupun Kiah Propa dan juga Encik Muhammad Nazri Ismail atas perkongsian sebentar tadi. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sebelum kita bersama dengan Hawa dan Siti Atira dalam segmen tajaan, saya nak war-warkan kepada anda, ingatkan kembali tentang kes COVID-19 yang berlaku di negara kita sehingga tarikh semalam 29/7/2021 direkodkan sebanyak 17,170 kes baharu dan 174 kematian. Namun kes sembuh baharu adalah sebanyak 12,930 dan saya kira ini adalah jumlah kes sembuh baharu yang tertinggi sehingga ke hari ini dan ingin juga saya ingatkan kepada
kepada anda supaya jangan berkongsi. Kita tak boleh berkongsi makanan dan peralatan makanan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Okey, sama-sama kita galas tanggungjawab ini dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Okey, kita nak bersama dengan Hawa dan juga Siti Atira. Silakan. Terima kasih Yaina. Pada segmen tajaan pada hari ini kita bersama dengan Jamu Jelita. Oleh itu bersama saya dalam talian ketika ini kita bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Hawa. Apa khabar Hawa? Sihat, alhamdulillah. Atira, kita tengok ada 3 produk dari Jamu Jelita pada hari ini. Terus kongsikan Atira. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, sebenarnya Hawa hari ini nak kongsikan kepada semua, lebih lagi buat pengguna produk Jamu Jelita ataupun penonton wanita hari ini yang telah membeli produk kami, ingin akan sharekan kepada anda bahawa setiap wang ringgit yang anda spend untuk membeli produk dari Jamu Jelita akan kami salurkan ke bantuan tabung COVID-19 sempena Jamu Jelita Prihatin. Jadi duit yang anda belanjakan untuk beli produk kami akan kami salurkan buat yang memerlukan ataupun yang terkesan sepanjang COVID-19 ni. Okey, awal sebenarnya hari ini saya nak share kepada semua. Sebenarnya saya nak tanya kepada semua tentang kenapa badan kita perlu detox. Sebab rata-rata atau percaya selama kita duduk dekat rumah ni, saya nak tanya penonton dekat rumah yang mana tengah tengok wanita hari ini, berapa ramai yang selama kita duduk dekat rumah ni ada masalah seperti insomnia, ada masalah seperti mood tak stabil, badan berbau, cepat pening, cepat letih, kulit jadi bermasalah ataupun lebih parah ada masalah tak sedap perut orang cakap. Tapi sebenarnya tak percaya juga Hawa. Hal ini terjadi sebab sepanjang kita duduk rumah ni kita memang ada orang kata apa jadual makan yang tak menentu. Dan belum lagi kita ni ada macam orang kata apa makan jenis-jenis aneka jenis makanan, hari-hari makan tapi bukan hari-hari lawat. Jadi sebab itulah sebenarnya hal ini yang boleh mendatangkan masalah. Sebab tu ramai yang call kami katakan bahawa ada masalah tak sedap perut, tak sedap badan, ada masalah insomnia dan sebagainya, ada masalah badan berbau, cepat pening, cepat letih, kulit bermasalah dan tak lain tak bukan punca antara semua masalah itu adalah kerana kita ada pelausan yang tak sihat. Dan sebenarnya hal ini kalau tak dibendung akan mendatangkan lagi masalah, iaitu masalah penambahan berat badan. Jadi sebab tu saya nak sarankan semua yang mana tengah tengok wanita hari ini, anda boleh tengok yang tertera di kaca TV, akan memang nak sarankan semua untuk konsum produk Kuat Fiber ni, yang mana ia bukan sahaja minuman detox yang tinggi dengan serat, tetapi turut mempunyai banyak khasiat dalam bantu melawaskan sistem pencernaan dan mempunyai khasiat dalam membantu orang kata apa mencantikkan kulit kita. Sebab ini adalah produk yang rata yang dah beli memang berkongsi kepada kami bahawa produk ini sangat laku, kalau beli memang akan repeat order. Dan kesemuanya yang amalkan Kuat Fiber ni memang ada badan yang menawan, berat badan ideal. Alhamdulillah tak ada lagi masalah fizikal tak seimbang ataupun masalah susah lawas yang kita tahu. Kalau tak bendung akan mendatangkan masalah pada kesihatan. Jadi akan memang sarankan buat anda di rumah yang mana ada masalah macam Majlis cakap tadi, boleh terus dapatkan produk Kuat Fiber ni. Dan jika berat anda 70 kilo ke atas, boleh konsum 2 kali sehari. Kalau berat 70 kilo ke bawah, boleh konsum sehari saja dah cukup untuk bantu kita nak ada sistem perlawasan yang lebih sihat dan bantu kita untuk ada berat badan ideal orang cakap Hawa. Ya, Atira, bagaimana pula dengan produk Pearl White Beauty Nest ni Atira? Okey, ini produk yang paling special Hawa. Sebab, sebenarnya kalau nak beli secara diskaun pun boleh tengok di kaca TV. Kuat Fiber ada diskaun sebanyak RM29 sekarang, harga asal RM38.90. Okey, tentang Kuat Beauty Nest ni, ini adalah produk yang sangat istimewa sebab hari ini nak tunjuk kepada anda. Kenapa istimewa? Sebab kita menggunakan ramuan daripada sarang burung. Seperti anda boleh lihat di kaca TV, kita menggunakan ramuan daripada sarang burung asli. Dan kita tahu sarang burung ni sangat mahal. Tetapi dengan produk Kuat Beauty Nest, harga cuma RM39.90 saja. Dan produk ini sebenarnya ramai yang dah konsum dan kita tahu bahawa sarang burung ini mempunyai banyak kebaikan, banyak manfaat. Terutama kita punya untuk kulit, membantu memperbaiki tekstur kulit kita, membantu melambatkan kronologi penuaan, baik untuk kuku, baik untuk kulit dan juga baik untuk tubuh badan. Dan ini adalah produk yang kalau anda nak tengok testimoni, anda boleh follow IG Jamu Jelita dan tengokkan di Jamu Jelita testimoni. Rata-rata yang mana dah amalkan produk Kuat Beauty Nest ni berkongsi bahawa kulit dah bertambah baik, tak ada lagi masalah kulit. Dan produk ini sebenarnya turut boleh diamalkan ibu menyusu dan ibu menyusu pun yang konsum memberi maklum balas bahawa susu bertambah meriah. Jadi ini adalah kebaikan sarang burung yang mana anda perlu tahu bahawa sarang burung ini mempunyai banyak kebaikan bukan sahaja untuk kulit tetapi untuk tubuh badan kita. Jadi yang mana nak ada kulit yang menawan, anda boleh cuba produk Kuat Beauty Nest ni yang berharga cuma RM39.90 saja. Atira, istimewanya produk Lady White ni pula? Okey, untuk Lady White, ini adalah produk yang saya rasa
menjadi kegemaran wanita di Malaysia. Sebab dengan harga dia yang RM38.90 saja, produk Lady White ini ada dua fungsi, iaitu untuk penjagaan kulit, untuk menggeburkan kulit, mencerahkan kulit, tetapi turut mempunyai kebaikan untuk estet. Sebab kita formulasikan bahan dalam Lady White ini daripada herba-herba yang kita import dari Thailand. Malah Universiti Thailand pun mengatakan bahawa bahan seperti Millifika dan Lobata akan bantu melancarkan hormon estrogen, bantu lancarkan hormon progesteron di sekitar payudara untuk pastikan tubuh kita ada estet yang lebih terletak, estet yang lebih pejal, tak mudah kendur. Lagi-lagi yang kita menyusui pasti risaukan anda boleh dapatkan produk Lady White ni yang bukan sahaja baik untuk estet tetapi untuk kulit kita juga. Dan produk ini sebenarnya merupakan produk yang rasa sangat berbaloi untuk anda beli. Satu harga tapi mempunyai dua fungsi. Dan secara ringkasnya Hawa, akan rasa dalam waktu yang singkat ni akan nak share kepada anda, kalau anda sepanjang duduk rumah ni, anda nak ada berat badan yang menawan, nak ada orang kata apa berat badan ideal, kalau boleh tak nak ada perubahan pada fizikal anda boleh dapatkan produk Puak Fiber ni yang berharga cuma RM38.90. Dan nak ada kulit yang menawan, nak amalkan suplemen harian yang tinggi dengan sarang burung, boleh dapatkan produk Puak Beauty Nest yang berharga RM39.90. Dan yang terakhir Lady White, jika anda seorang isteri yang nak ada badan menawan untuk pasangan anda, untuk diri anda, untuk keyakinan diri, boleh dapatkan Lady White ini untuk penjagaan kulit dan estet. Dan harga lebih murah seperti yang anda lihat di Kasih TV, kita ada promosi untuk setiap produk dan harga murah boleh terus dapatkan secara online di www.jombai.my atau pembelian di Shopee. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh terus WhatsApp Haji di 0133535753 atau hubungi 1800 885 110. Terima kasih Hatira atas perkongsian pada hari ini. Jaga diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kepada anda penonton wanita hari ini, kita nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Jujur saja tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu ku sadari aku cinta padamu. Bapak. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Ya, walaupun sekarang ini ada dalam kalangan anda yang jauh daripada ibu bapa, ada pelbagai cara untuk anda menggembirakan mereka ikut kemampuan kita. Yang video awal tadi kan, mula dengan suara anak tu dah sedap. Dengar suara ibunya, lagi sedap. Meremang bulu roma kita yang melihat dan mendengar suara mereka berdua. Baik, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami selama hampir 1 jam ini. Semoga apa-apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan input dan manfaat berguna kepada kita. Dan Hawa, semalam Hawa dah habis suntikan kedua COVID-19 kan? Alhamdulillah, semalam selesai sudah 2 dos vaksin. Maksud saya vaksin. 2 dos vaksin semalam. 2 dos vaksin dah dapat dah, alhamdulillah. Tahniah
tahniah Hawa dan saya kira dah dapat sijil. Betul, tahniah dan saya kira ini juga adalah sesuatu yang kita semua sebagai rakyat Malaysia harus lakukan tanggungjawab kita bersama dan insya-Allah nanti kita akan mencapai herd immunity ataupun imunisasi kelompok dan difahamkan sebanyak 19,502,452 dos telah pun diberikan. Tahniah rakyat Malaysia dan kepada anda yang masih lagi belum mendapat tarikh untuk vaksinasi, jangan patah semangat, jangan putus harapan, insya-Allah nanti akan tiba waktunya anda akan mendapat temu janji vaksinasi anda. Dan esok di WHI Extra kita akan bawakan makanan cantik. Ya. Apa tu yang nak makanan cantik? Saya kan kalau makanan ni cantik sangat, saya tak jadi nak makan. Sayang nak makan sebab kadang-kadang kalau kita lihat kek dengan ukiran bukan ukiran, apa kita panggil lah, lukisan bunga lah atas kek tu kan. Yang seperti yang dapat anda lihat sekarang ni. Betul. Ini pula adalah roti jala pelangi. Warna-warni roti jala dia dan jadikan bunga ros pula tu. Sangat-sangat kreatif saya kira. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita di WHI Extra membincangkan tentang topik makanan cantik. 12.30 hari kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye. Stay safe, stay home. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata